for filem ni masuk dalam Malaysia. Yes, this is not the film. Assalamualaikum dan juga salam sejahtera. Hai, kembali lagi ke Zaf Vlog. So hari ni kita nak buat sedikit review untuk sebuah filem yang tak keluar-keluar dekat dalam Malaysia, iaitu filem Thor Love and Thunder. Untuk pengetahuan semua, korang mesti tertanya-tanya, mana aku tengok filem Thor Love and Thunder ni kan? Sebab hari tu aku pergi dengan Miharu Kenshin. Korang boleh tengok video vlogging kita orang. Aku pergi dengan Miharu untuk pergi ke Singapore naik bas dan pergi tonton filem ini di sana. Gigi kan? Thank you so much kepada Disney Singapore, alright, dan juga Kenneth sebab memberikan kita orang akses untuk tonton filem tu di sana, dan juga memberikan kita orang notebook Thor Love and Thunder, guys. Bukannya senang nak dapat benda ni. Merch official Disney notebook, man. Kat dalam Malaysia pun tak keluar-keluar filem ni. Thank you so much. Kita orang pergi tengok, dan adakah ia worth it dengan apa yang kita orang spend duit untuk pergi ke Singapore bagai semua kan, dengan renew passport bagai semua tu. Adakah ia worth it? Okay, hari ni aku akan kongsi dengan korang kenapa korang tak perlu rasa ketinggalan apabila tidak dapat melihat filem Thor Love and Thunder ni. Right, filem Thor Love and Thunder ini adalah sebuah filem keempat di dalam franchise Thor dan merupakan filem yang ke-29 di dalam Marvel Cinematic Universe. Filem ini diarahkan oleh Taika Waititi. Taika Waititi pernah menghasilkan filem Jojo Rabbit, guys. Untuk pengetahuan semualah, Jojo Rabbit ini merupakan filem yang pernah dicalonkan di dalam Oscar dan menang award Best Screenplay kalau tak silap Zaf. Dan bercakap pasal Oscar, korang perasan tak dekat dalam Malaysia ni kita ada banyak gila platform streaming service yang available untuk semua penonton kan. Tapi korang perasan tak dekat mana kita boleh dapatkan akses untuk menonton filem-filem yang telah di-curate untuk pencinta sinema macam Zaf. So hari ni aku nak suggest kepada korang untuk subscribe ke Mubi. Honestly, after collaborating with Mubi for more than 2 years, this is by far my favorite application of all time untuk aku layan filem-filem yang pernah dicalonkan di Oscar dan juga award-award berprestige dekat luar negara, contohnya macam Cannes. Korang boleh subscribe ke Mubi dengan menggunakan aplikasi di telefon, laptop ataupun di Android TV korang, ataupun macam Zaf pakai Apple TV, dan juga korang boleh dapatkan akses percuma selama sebulan dengan tekan link di description di bawah. Alright, Mubi juga bakal release sebuah filem eksklusif yang was critically acclaimed, which is Crimes of the Future, arahan David Cronenberg dan juga lakonan Kristen Stewart, pada 29 Julai ini. Nantikan review filem tu juga. Zaf akan review nanti. Thor Love and Thunder, sebuah filem yang dilakukan oleh Chris Hemsworth, Natalie Portman, dan ramai lagi. Even Taika Waititi juga menyumbangkan suara dia sebagai Korg. Alright, basically filem Thor Love and Thunder ni adalah filem kisah Thor selepas Endgame, okay? Which is pada Endgame, penghujung Endgame, dia telah join Guardians of the Galaxy untuk mengembara. Dan dalam proses pengembaraan mereka ini, ex-girlfriend Thor, iaitu Jane Foster, juga telah muncul sebagai Mighty Thor. Kenapa aku tak nak cerita macam mana dia dapat Mighty Thor tu semua? Sebab aku personally, aku pergi tengok dekat Singapore. That was the first time aku tahu macam mana dia dapat kuasa tersebut. So better korang tunggu filem ni keluar dekat Disney Plus nanti dan experience it for the first time, macam mana Jane Foster boleh dapat kuasa Mighty Thor. So dengan kemunculan Jane Foster sebagai The Mighty Thor dan juga kemunculan God Butcher yang mengancam nyawa-nyawa these epic gods yang seangkatan dengan Thor semua kan, untuk mengambil nyawa mereka dan menculik kanak-kanak yang berada di New Asgard. So bagaimana mereka hendak menyelamatkan kanak-kanak tersebut, korang boleh pergi tengok filem ini di Disney Plus nanti akan keluar. Itu confirm dia akan keluar dekat Disney Plus, tapi dekat dalam Malaysia aku tak tahu bila dia akan keluar. So hari ni aku akan cerita kepada korang kenapa korang tak perlu rasa kecil hati ataupun kecewa ataupun rasa marah ataupun korang rasa macam fucked up gila dengan penundaan, dan juga adakah filem ini bakal tidak masuk langsung ke dalam Malaysia kan. Sebab filem ini bagi aku dia tak kacau the canon story of MCU sebenarnya lah. Kalau kau nak tahu, dia tak adalah memberikan efek yang besar seperti filem-filem Spider-Man No Way Home ataupun Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Sebab bagi aku filem ini boleh dikatakan macam filler jugalah, okay? Dan juga aku terus direct kepada benda yang aku tak suka sebenarnya dengan filem Thor Love and Thunder ni. It felt like a parody movie. Kau pernah tengok cerita-cerita parody tak? Dia nampak macam sama tapi bukan dia. Dia nampak macam it's kind of a dumb movie yang kau hanya untuk makan, enjoy sekadar popcorn, enjoy saja masa kau tengok filem ni kat Pawagam. Aku rasa macam tu sebab kau bayangkan dia macam tak kena tau dengan tema yang dibawakan oleh God Butcher ni dengan apa yang filem ini disajikan. Dia macam tak match. Kau faham tak? Filem ini parody, tapi kau bayangkan villain dia bertaraf like a level of God punya level tau. Macam what? Dia punya level keseraman
Christian Bale sebagai Gore tu yang membuatkan aku rasa macam bapak tak kena share dengan team. Kalau korang tahulah, filem Thor Love and Thunder ni, dia punya team tu lebih kurang macam Thor Ragnarok, tapi lagi ringan, lagi betul-betul ringan gila babi lah. Kau tak rasa macam ini adalah filem. Kau rasa macam ini adalah a special event dekat Disney Plus. Kau rasa macam tu. That's how low Thor Love and Thunder ni. Anyway, selain daripada parody filem ini, there was not a lot action sequence di dalam filem ini. So kalau aku boleh agakkan lah, kalau filem ini keluar waktu Mat Kilau tengah sukses dengan berpuluh ribu, sekarang ni currently 80 juta kutipan, aku rasa memang confirm kena hentam filem Thor Love and Thunder. Sebab kau bayangkan Mat Kilau lagi banyak action sequence daripada filem Thor Love and Thunder, which is an MCU movie. Kau bayangkan, that's how fucked up it is. Every single time. Tidak dinafikan, filem Thor Love and Thunder ni sebenarnya kelakar je. Banyak lawak-lawak dia yang kena punchline yang memang aku gelak terbahak-bahak. Tapi it gets redundant dan rasa macam kau bukan tengok filem MCU dah. Kau rasa macam tengok cerita parody. Aku banyak kali sebut parody, Mat. Filem ni memang betul-betul rasa macam parody. It doesn't felt like a film at all. Kemunculan Jane Foster sebagai The Mighty Thor juga bagi aku agak bukan nak hampa. It's just that dia epic gila karakter dia ni. Tapi macam tu lah, dia ada something yang berlaku dalam filem ni yang membuatkan kau rasa macam alah, baik tak payah masuk The Mighty Thor ni. Macam alah, faham tak? Dia macam, padahal dia punya cool power. Kau bayang lah, dalam trailer ada tunjuk dia menggunakan Mjolnir yang boleh pecah dan boleh banyak gila attack musuh-musuh dia, dan boleh bercantum kembali menjadi Mjolnir. So aku macam, uish, epic gila kan kuasa The Mighty Thor. Cuma itulah, dia tidak seperti yang aku jangkakan lah. Macam it's quite cool, but I need more. We need more of Mighty Thor. Macam tu. Lakonan Christian Bale sebagai Gore juga sangat menyeramkan lah. Bagi aku sangat-sangat menyeramkan. Cuma yelah, aku baru faham kenapa filem ini susah nak masuk Malaysia. Bukan sebab agenda LGBTQ semua tu tau. Memang ada, filem ni memang ada elemen-elemen tersebut, tapi benda tu sekadar lalu je. Dia tak bagi impak kuat pun kepada penonton. Kalau kau delete scene tu, tak ada apa-apa efek pun. Sumpah aku cakap. Aku rasa filem ni tak dapat masuk Malaysia bukan sebab agenda LGBTQ, tapi daripada segi jalan cerita core dia punya main story dia ada involvement of gods. Dan representation of gods di dalam filem ini agak bagi aku macam mengundang kontroversi jugalah. Sebab sebenarnya filem-filem MCU sebelum-sebelum ni ada je yang elemen-elemen yang mempertikaikan Tuhan semua yang ada je, contoh macam Eternal semua kan. Tapi dalam filem ini it looks dumb, at the same time it looks very punchy, edgy sangat. Ada certain moment lah aku rasa macam, aku rasa sebab scene ni kot dia kena cut. Dan bila kau cut scene tu, dia terus dah tak jadi filem. So benda macam tu lah. Aku rasa LPF minta cut di scene, tapi Disney tak nak. Dan sebab scene tu ada kena-mengena dengan jalan cerita, so benda tu akan bagi efek lah. So benda tu lah, dia macam tarik-tarik di antara diorang. So aku pergi mampu kat diorang. Tapi personally, kalau kau tanya aku, bila aku tengok Thor Love and Thunder, aku faham kenapa filem ni tak boleh nak masuk Malaysia. Dia ada benda tu, cuma di dalam filem bentuk yang sangat ringan, popcorn movie Thor. Faham tak? Dia macam tu. Anyway, selain betul apa lagi tentang Thor Love and Thunder ni, honestly kau tunggu je dia keluar dekat Disney Plus nanti. Memang kau akan aku tak tahu lah. Aku personally, adakah worth it untuk aku pergi ke Singapore untuk tonton filem ni? Honestly aku sangat enjoy sebenarnya. Sebab companionship oleh Kenneth dan juga Disney Singapore memang sangat-sangat very warm, welcoming kita orang kat sana. So benda tu a plus point. Aku sangat enjoy pergi ke sana, walaupun sehari saja, tapi memang enjoy. Walaupun dapat tengok cerita Thor yang tak adalah best mana pun kan, tapi okey lah, dapat lepas kan. Aku siap boleh beli tumbler ni, which is sangat special. Okay, tumbler ni penutup dia. Bila kau pusing belakang, kau boleh nampak mata Thor. Kalau buka benda ni pula, ni adalah Thor tanpa helmet. So memang nice gila lah. Aku sangat suka. Adakah aku enjoy pergi menonton filem ini? Aku enjoy dengan experience aku pergi ke Singapore untuk tengok filem ni. Tapi honestly filem ini agak menghampakan lah. Dia tidaklah sebuah filem yang aku rasa macam worth it untuk korang fight for filem ni masuk dalam Malaysia. Yes, this is not the film. Kalau Spider-Man No Way Home dulu mengalami masalah yang sama seperti Thor Love and Thunder, mungkin akan jadi satu benda yang havoc. Memang kita akan geram gila babi kan.
Tapi filem ni tak apalah, tak payah masuk pun tak apa, tunggu Disney Plus. Macam tu. That's how low Thor Love and Thunder ni. Tak payah cakap pasal CGI lah. CGI paling kena kecam dekat US. Dan aku akui memang bangang gila. Ada banyak scene yang aku rasa macam, what the fuck? What has MCU become now? It is getting worse, man. Dia lagi teruk macam Thor Love and Thunder ni adalah bukti kenapa MCU dah terlalu selesa dengan editing CGI dia. Aku ada baca tentang kontroversi dia orang punya kru yang menghasilkan CGI untuk filem-filem MCU, dan aku faham benda tu, dan aku tak nak cerita pasal benda tu. Aku nak cerita pasal filem ni saja kan. But then itulah, CGI dia agak sangat-sangat teruk dalam filem ni. It felt like Taika was main buat filem lah. Dia have fun sangat buat filem ni, sampai the core story tu rasa macam it felt like a parody film. Anyway, berapakah rating aku untuk filem Thor Love and Thunder ni? Honestly, aku seronok je tengok filem ni, tapi tak adalah rasa macam gempak gila babi ke apa ke. Aku rasa macam tak payah tengok pun tak apa sebenarnya filem ni. It felt like macam aku tengok cerita Captain Marvel, cerita Thor, even Thor The Dark World pun aku rasa lagi better kot daripada filem ni. Yeah. Sayang sebenarnya sebab tema God, The God Butcher ni is very very heavy dan sangat dark, tapi telah masuk ke dalam filem yang sangat colourful, yang sangat parodyism. It felt like dia tak kena, dia tak matching. Anyway, berapakah rating aku? Aku bagi rating untuk filem Thor Love and Thunder ni sebanyak 3/5 bintang untuk filem Thor Love and Thunder. Kau boleh pergi tengok filem ini di Disney Plus Hotstar nanti. Dia akan keluar, aku tak tahu bila. Kena tunggu sebulan lebih ke 2 bulan, 3 bulan nanti kan. Anyway, thank you so much kepada Disney Plus Singapore dan juga Kenneth sebab it was a warm welcome kita orang pergi ke Singapore untuk tengok cerita ni. Dan juga kalau korang nak dapatkan akses percuma selama sebulan di dalam aplikasi Mubi, kau boleh dapatkan akses di bahagian description, tekan link tersebut. So itu saja untuk hari ni. Kepada mereka, rakyat Malaysia yang dapat tonton filem Thor ini di luar negara, di Singapore, di Indonesia, di Thailand maybe, apa pandangan you guys tentang filem ni? Adakah korang rasa worth it untuk korang pergi ke luar negara tonton filem ni? Ataupun korang nak suggest kepada semua penonton-penonton di Malaysia ni untuk tunggu saja di DC Plus Hotstar? Kau boleh tinggalkan komen kat bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe channel Pure Pixels. Dan jangan pergi pada Zaflo yang akan datang. Thank you. Semput main.